Hari ni mereka main isu oleh kerana Samsuri dapat majoriti banyak, dia kata 30 lebih ribu, maka dia layak jadi Perdana Menteri berbanding dengan majoriti Anwar Ibrahim. Adakah macam tu nak nilai Perdana Menteri? Kalau nak nilai dari segi majoriti layak jadi Perdana Menteri, Mak Sabu lagi layak. Mak Sabu lagi banyak, berganda daripada Samsuri dapat. Ya? Janganlah tak politik serendah itu. Ya? Kalau itulah kamu punya penilaian dan nanti seorang Perdana Menteri, memang teruklah low class. Ya? Kalau ikutkan lagi tu Hana Yeo yang dekat tu Bangi, MP Bangi pun besar majoriti dia. Bukit Bintang besar, Seputih besar, Tesakok pun besar. Nak gaji itu sebagai layak Perdana Menteri. Kesian walaon. Kalau tahap itulah penilaian dia, Allah beratnya lah. Kan? Puan hantar Haji Hadi tu bertanding kat Selangor, tengok berapa majoriti dia dapat. Hantar kat wilayah ke, kan? Hantar kat Johor ke, nak tengok, kan? Macam saya sebut, ya, tak salah kalau kita bercita-cita ataupun berangan nak jadi Perdana Menteri. Tak salah, sesiapa pun boleh. Ya, selagi kamu bergiat dalam politik, tentulah kamu ada cita-cita yang tinggi. Ya, nak jadi ketua cawangan, nak jadi ketua bahagian, nak jadi ketua cabang, kemudian nak jadi adun, nak jadi ahli parlimen, kemudian nak jadi menteri, nak jadi Perdana Menteri. Tak salah. Ya, tapi biar ada asas. Kalau tidak ada asas, maka orang kata itu angan-angan kosong. Ya, angan-angan kosong. Jadi kalau ada walaupun di sini, ya, kalau ada walaupun di sini yang nak memberikan hujah menyatakan bahawa Samsuri ataupun mana-mana pemimpin dalam PN ini boleh jadi Perdana Menteri sebelum PRU16. Kalau ada jalan dia, ya, kalau ada formula dia ataupun tip-tip dia, boleh kongsikan kat sini. Bawakan hujah. Kalau betul kita terima. Tidak ada masalah. Sebab setiap hujah itu bukan mestinya benar. Ya? Saya sendiri bercakap, saya tak pernah kata sepanjang saya bercakap semuanya benar-benar belaka. Tak ada. Ada yang tidak benar, ada yang kurang tepat, dan ada juga yang benar. Ya? Jadi kalau anda nak nyatakan pendapat, ayuh nyatakan pendapat. Ya? Sebab pendapat anda belum tentu benar. Pendapat anda juga belum tentu tak benar. Ya? Kemungkinan pendapat anda juga sama dengan pendapat saya. Biasalah, kan? Jadi bolehlah sesiapa yang nak naik, ya, kalau nak bawa hujah bahawa majoriti 37,000 itu satu majoriti yang besar sehingga dia melayak jadi PM, okey, bawakan hujah itu. Kita nak dengar juga. Ya, semenjak bila jadi Perdana Menteri ini melihat kepada majoriti? Agong tak pernah tanya majoriti kamu. Ya. Agong tak pernah tanya majoriti kamu perolehi untuk dia melantik seorang Perdana Menteri. Agong akan melihat ya, atas keputusan dia, ya, atas kuasa yang dia ada mengikut perlembagaan, pada pandangan dia, pada firasat dia, pada pemikiran dia, bahawa seseorang itu mendapat jumlah sokongan yang cukup untuk diangkat sebagai Perdana Menteri. Tak kira lah walaupun satu majoriti pun dia menang, tetapi dia mendapat sokongan, ya, majoriti dalam parlimen, dan Agong yakin dengan itu, maka Agong angkat dia sebagai Perdana Menteri. Agong tak tanya majoriti. Kalau Agong tanya majoriti, dah lama dah DAP jadi Perdana Menteri kita. Sebab banyak DAP punya majoriti yang lebih besar. Ratusan ribu pun dia ada majoriti DAP ni. Ya? Mak Sabu pun punya 70,000, 80,000 tak salah saya majoriti dia. Berganda daripada Samsuri. Ya? Kalau lihat pada majoriti, Mak Sabu lebih layak jadi Perdana Menteri ya, berbanding Anwar. Ya? Anwar juga pernah mendapat majoriti yang besar di Port Dickson. Ya? Tak pernah pun kita duk kata Anwar layak jadi Perdana Menteri sebab dia ada majoriti besar. Kita tak kata macam tu. Ya? Kita angkat Anwar sebagai calon Perdana Menteri bukan kerana majoriti dia. Ya? Kerana idealisme dia, perjuangan dia itu yang kita yakini, maka dia layaklah jadi Perdana Menteri. Ya? Tentang logiknya, bagaimana logik atau tidak logiknya, ya, Dr. Sam nak jadi Perdana Menteri, ya, di mana hujahnya, ya, yang dikatakan oleh Hisham Jalil, betapa UMNO harus meninggalkan Perkhidmatan Harapan, lebih baik bersama dengan PN. Ya, saya dah jawab. Ya, sebab saya nak bagi tahu bahawa bukan tak pernah UMNO bersama dengan mereka.
Kalau tak pernah bolehlah cuba sebenarnya. Kalau tak pernah boleh cuba. Tapi UMNO dah pernah pun bersama dengan mereka. UMNO dah pernah bersama dengan Muafakat Nasional, bersama dengan PAS. Dan kerajaan pun UMNO dah duduk situ. Tapi bila UMNO bersama dengan kamu tidak menghargai parti tersebut. Kamu rasa kamu dah hebat, kamu rasa kamu dah kuat sebab kamu Perdana Menteri. Dan kamu rasakan UMNO tak masa tunduk dengan kamu sebab kamu ada kuasa ketika itu. Sehingga kamu mengugut untuk nak tekan Swiss, tekan button. Ni abah kau ni, ugut tekan Swiss lah, tekan button lah, nak menakut-nakutkan rakan-rakan kamu di dalam Perikatan Nasional. Tetapi akhirnya apa yang berlaku? Tak payah kamu tekan Swiss, orang lain yang tekan Swiss, maka tergolek terlentanglah Muhyiddin Yassin, kan? Jadi itulah akibat dia. Bila kita rasa kita sombong, kita ego, sama juga dengan lebay, merasakan diri mereka lah hebat, mereka lah paling tahu tentang agama, mereka lah paling suci, mereka lah paling suci, mereka lah banyak ilmu, orang lain tak banyak ilmu, orang lain jahil-jahil belaka. Dan keegoan itulah menyebabkan mereka semakin lama semakin dilihat sebagai parti yang tidak lagi membawa agenda Islam. Ada orang tanya saya, baju colour pink ke? Oh, dia bukan colour pink ni merah. Cuma sebab saya pakai TikTok ni, tahulah kamera saya jadi macam mana. Macam belakang tu pun kan, bendera Palestin tu merah sebenarnya, bukan pink. Tapi tak kisahlah pink ke merah ke, hijau pas warnanya. Jadi yang menang di Kemaman, kita ucap tahniah kepada calon yang menang di Kemaman. Kita juga ucap tahniah kepada yang tewas di Kemaman, kerana seperti mana yang saya sebut tadi, bahawa nilai tambah tidak ada apa-apa pun, sebab Kemaman itu memang PAS yang menang. Kemudian kali ini PAS yang menang, Kerajaan Terengganu masih lagi PAS, Kerajaan Pusat masih lagi Kerajaan Perpaduan. Yang nilai tambahnya siapa? Yang dapat nilai tambah siapa? Yang dapat nilai tambah itu adalah PMX. Haji Hadi ataupun Muhyiddin dalam PN ini, mereka nak dapat satu kerusi sokongan, mereka terpaksa ada pilihan raya macam ni, melalui pilihan raya macam ini, keluar duit, keluar tenaga, berkempen selama 2 minggu, macam-macam nak dapatkan satu kerusi untuk menyokong dia. Terpaksa buat macam tu. Tetapi PMX kita tak perlu buat apa-apa. Dia cuma tunjukkan prestasi dia, dia cuma perlu tunjukkan kerja dia, tanpa ada pilihan raya, kita dapat 5 sokongan ahli parlimen. Tak perlu nak buat 5 pilihan raya. Tak perlu kita nak berkempen, habis duit berkempen. PMX hanya tunjukkan dia punya prestasi dia sebagai Perdana Menteri, maka 5 ahli parlimen mengisytiharkan sokongan kepada PMX. Tak perlu pilihan raya pun. Kamu dapat 1, menang 1, mengekalkan 1 lah sebenarnya. Mengekalkan 1 tu, dulu pun kamu menang. Mengekalkan 1, terpaksa buat 2 minggu berkempen habis-habisan. Banyak duit habis. Nak dapat 1 sokongan. Tapi PMX buat kerja macam biasa, rutin dia macam biasa, buat kerja mentarik pelabur dan sebagainya. Kerja-kerja yang dia buatkan, yang dilakukan oleh PMX, dia dah dapat 5 sokongan ahli parlimen. Tanpa nak tunggu 5 pilihan raya, dia dapat sokongan 5. InsyaAllah kabarnya 5 atau 6 orang lagi akan menyusul. Ini yang buatkan Din Cirit rasa tak senang duduk, tak tidur malam. Kusangkakan 4, rupanya 5. Abang Jamil, kusangkakan 4, rupanya 5. Lepas ini kusangkakan 5, rupanya 7, ataupun 6, ataupun 7, ataupun 10. Wallahualam lah. Tak mustahil berlaku. Dulu orang kata mustahil. Mana mungkin ada ahli kami PN, kami ni PN best, mana mungkin ahli kami akan menyokong PMX. Tetapi yang berlaku apa dia? Yang berlaku 5 sokongan.
tanpa pilihan raya, mereka menyokong PMX. Ya. Jadi terserahlah kebaculan abah kau ni, Din Cirit ini. Sebab apa? Terang-terang ahli parlimen dia melanggar keputusan parti, melanggar arahan parti. Bukan arahan parti saja, melanggar arahan Perikatan Nasional itu sendiri apabila menyatakan sokongan kepada PMX, tetapi Din Cirit tidak berani memecat mereka. Sebab itulah tak pelik kalau PAS dah mula tidak menyebut nama Din Cirit sebagai Perdana Menteri. Sebab bagaimana dia nak jadi Perdana Menteri kalau memimpin parti dia sendiri pun dia tidak ada keberanian, saudara. Dia nak buang ahli parti dia yang langgar arahan dia, yang langgar disiplin parti, dia tak mampu. Dia tidak ada kekuatan nak buang mereka. Jadi orang macam ini, kalau urus parti pun tak boleh, nak bertindak dengan anggota parti pun tak boleh, bagaimana nak angkat dia jadi Perdana Menteri? Sebab itu, PAS dah mula tidak menyebut dia sebagai Perdana Menteri. Mahathir pun dah sebut dia sebagai Perdana Menteri. Orang sebut tentang Dr. Sam. Malangnya, sebutan itu hanya sekadar di mulut saja. Mereka tidak membawakan hujah, fakta, teori bagaimana Dr. Sam boleh jadi Perdana Menteri. Mereka tidak boleh bawa hujah. Mereka cuba nak minta UMNO keluar. UMNO keluar, baru boleh Dr. Sam jadi Perdana Menteri. Seperti mana yang disebut Hisham Jalil. Bagaimana juga disebut oleh bapa orang Walaon. Dia kata tidak mustahil kalau ini jatuh. Sebab kalau UMNO keluar daripada Parti Harapan, menyokong Samsuri jadi Perdana Menteri, maka Samsuri jadi Perdana Menteri. Itu hujah yang mereka mainkan. Hakikat dia, kalaulah kesemua, pada saya mustahil semua. Kalau ada 3 orang tu mungkin. Saya yakin 2-3 orang lah dalam UMNO tu. Yang kamu nak dapat tarik pun 2-3 orang itu. Tapi katalah semua, termasuk Zahid sekali, Mak Hassan sekali, Mat Maslan sekali, katalah semua ini tak mahu dah PMX. Mereka suka dan cinta dan kasih sayang dia kepada Muhyiddin, atau suka dan cintanya kasih sayang dia kepada Dr. Sam. Mereka beralih sokongan. Masih lagi mereka tak mampu jadi kerajaan, saudara. Sebab 74-75 campur dengan 30 daripada Barisan Nasional masih tidak cukup membentuk kerajaan. Kita nak bagi tahu itu saja. Masih tak cukup. Kemudian mereka kata apa? Mereka kata kalau tarik saja BN, sudah pasti parti di Sabah dan Sarawak akan ikut. Sudah pasti GPS yang ada 23, tak salah saya, kursi parlimen. Dan juga GRS 6 kursi parlimen. Sudah pasti akan ikut kami. Itu teori dia. Tetapi baru-baru ini, seperti mana yang disebut oleh Abang Jo, Premier Sarawak, dia beri jaminan bahawa GPS akan menyokong kerajaan perpaduan sekurang-kurangnya sehingga PRU16. Ini jaminan dari Abang Jo yang terbaru. Jaminan daripada Abang Jo inilah yang boleh merencatkan plan mereka. Tetapi mereka tidak bagi tahu kepada penyokong. Mereka masih lagi mengumpan isu ini supaya penyokong-penyokong jangan jadi lemah semangat. Dia tahu penyokong dah ramai lemah semangat. Setro-setro dia kalau kita tengok pun, yang buat live TikTok ni pun sebenarnya lemah semangat. Kalau kita tengok wajah dia pun dan ucapan-ucapan yang dia sampaikan sewaktu mereka live melambangkan mereka sebenarnya dah hilang keyakinan. Mereka dah putus asa sebenarnya. Tapi mereka terpaksa bercakap sedemikian kerana nak minta supaya penyokong-penyokong akan kekal bersama dengan mereka. Ini yang mereka lakukan. Ini yang mereka lakukan. Dan mereka mengharap supaya penyokong-penyokong akan istiqamah dengan perjuangan mereka. Sebab itu Bapa Gomo duk sebut. Saya ikuti juga. Saya nak dengar apa yang Bapa Gomo duk bising. Yang dia bebel kan. Saya dengar. Sebelum ini dia kata apa? Dia kata kerajaan ini akan tumbang apabila bajet dibentangkan. Apabila bajet itu diundi. Sebab itu dia mengharapkan supaya di Kemaman nanti Mahathir jadi calon, dia kata. Dia nak Mahathir jadi calon. Bukan dia nak Mahathir jadi Perdana Menteri. Dia kata, tapi dengan pengaruh Mahathir ini nanti, kalau Mahathir berada di parlimen, bila bajet itu diundi, dengan pengaruh Mahathir itu, dia kata, maka difahamkan ramai ahli parlimen akan menolak bajet. Bila tolak bajet, Anwar lah tidak ada majoriti.
kalah bajet Anwar, dan Anwar Ibrahim terpaksa berjumpa kepada tuanku untuk menyatakan bahawa dia terpaksa meletakkan jawatan kerana dia tidak lagi mendapat sokongan. Ini teori Papagomo yang pertama dulu. Sebelum itu adalah teori kan, bulan Ogos lah, lepas PRN lah, itu kita abaikan. Ya, kita ambil yang latest. Papagomo kata bajet. Bila gagal di situ, dia ada teori baru lagi. Kena menang di Kemaman. Sebab Kemaman lah bakal Perdana Menteri kita. Dan baru-baru ini disebut dalam masa bulan 1 Disember kerajaan akan jatuh. Sekarang dah berapa hari bulan? Dah berapa hari bulan hari ni? Tak jatuh lagi. Dia berkata lagi 2 minggu. Maka teruslah ya, yang mendengar live dia, ya, bukan semuanya penyokong dia, tetapi sebahagian yang mendengar live dia akan yakin bahawa apa yang disebut oleh Papagomo itu adalah betul. Ya? Adalah betul. Maka mereka tertunggu-tunggulah. Ya? Samsuri angkat sumpah. Ya? Begitu juga dalam live-live mereka yang lain, termasuk daripada seorang Menggali tu. Menggali yang terlebih Melayu daripada Melayu tu. Ya? Macam tu juga. Buat benda yang sama. Pengharapan yang sama. Ditambah pula dengan ya, seorang raja yang duduk kat London tu, Raja Putra. Ya? Yang duduk luar negara jauh sana, dia boleh tahu situasi politik di Malaysia. Ramai yang percaya. Kita duduk Malaysia ni, kita boleh percaya pula kata-kata orang duduk kat London. Orang dalam buangan tu. Nak balik Malaysia pun takut, banyak kes menanti. Kita boleh percaya kat dia. Betapa bodohnya kita, saudara. Ya? Betapa bodohnya kita. Sebab itu kita selalu dengar, ya, Haji selalu sebut dia mensasarkan anak-anak muda yang jahil. Sebab ramai anak muda yang jahil, peluang dia nak menang itu cerah. Dia nak menang, ya, kerana nakkan sokongan daripada orang-orang jahil. Sebab orang jahil ini dia tidak akan banyak bertanya. Kalau kamu bertanya sikit, ya, maka itu adalah bisikan syaitan. Tanya tentang hudud, bisikan syaitan. Tanya tentang mandi, bisikan syaitan. Oh, orang lain semua bisikan syaitan. Kamu bisikan malaikat. Ya, apa kamu sebut semuanya suci seperti malaikat. Ya, kamu maki hamun pun itu adalah cara malaikat. Ya, hebat kamu, akhlak kamu. Kamu mencarut atas pentas pun itu adalah carutan-carutan syar'i, berbentuk syar'i. Maka dibenarkan. Ya? Orang lain semua salah. Orang lain semua tak betul. Ya? Apa pun dia buat, salah tetap kepada orang lain yang dia betul. Ya? Konsep yang kita buat, walaupun konsep itu tidak meledahkan apa-apa yang seksi, ya, pakai seluar panjang, pakai t-shirt, ya, apa semua, salah tetap salah kata mereka. Ya? Haram tetap haram bagi mereka. Berlaku di tempat mereka di Serambi Mekah, dedah dada, dedah pusat, dedah paha, tidak apa, kata je. Ya, konsep itu tidak salah sebab itu untuk bukan Islam. Maksud dia konsep Coldplay itu dibuat untuk umat-umat Islam. Tempat dia bukan untuk Islam. Macam tu lah. Orang lain semua ditafsirkan untuk orang Islam. Bila berlaku kat dia, jangan petikai. Ini untuk orang bukan Islam. Ya, tengok. Ini cara lebay, saudara. Kita kena dedahkan perkara ini supaya tak ramai walau-walau yang bodoh. Ya? Ada seekor ustazah tu membangun, mempertahankan konsep di Serambi Mekah. Ya? Tidak salah. Yang berlaku di Bacok. Sebab apa tak salah? Tiket dia murah. Sebab apa tidak salah? Kita tidak promote di awal-awal. Tidak seperti Coldplay. Tiketnya mahal. RM400 duduk jauh di ujung stadium. Duduk depan tu lagi mahal, dia kata. Ya? Sebab apa lagi salah di Coldplay ni konsep? Sebab diviralkan, dihebahkan, diiklankan berleluasa berbanding daripada konsep di Bacok. Ini ustazah yang mengeluarkan fatwa. Ya? Sejak bila pula maksiat-maksiat ni, hukum halal haram ni bergantung kepada tiket. Kalau murah, halal. Kalau mahal, haram. Ya? Kalau dipromosikan, ya, haram. Kalau tidak dipromosikan, halal. Ini apa ni? Janganlah tunggang agama sampai ke tahap itu. Ya. Nanti anak muda akan berfikiran, oh macam ini hukum Islam.
Pelacur yang ada di Bukit Bintang itu harganya mahal. 500, 600, 1,000, ya. Mahal mereka. Ya, tempat dia elit. Haram. Tapi yang buat ya, ayam-ayam yang berkeliaran di lorong-lorong Haji Taib, ya, keliaran di mana-mana ni, ya, yang murah ini, tak apa pasal dia murah. Adakah begitu? Ya? Kamu nak pertikaikan konsep Coldplay itu dibiarkan, diiklankan, sedangkan di Bacok itu tidak iklankan. Memanglah tak iklan pasal dia orang buat setiap tahun. Tak payah iklan pun orang tahu. Jadi fahamkan itu adalah sambutan bagi mereka setiap tahun. Apa nak iklan, orang tahu. Macam kita lah menyambut Hari Raya Aidilfitri, menyambut Aidilfitri Bali, menyambut Tahun Baru Cina. Pernah tak kita iklan 2-3 bulan sebelum ini? Bersiap sedia lah menyambut Aidilfitri. Tak ada, saudara. Orang tahu dah. Bila nak puasa, bila nak raya, bila menyambut Hari Tapisam, bila menyambut Hari Waisak, orang tahu. Tak perlu iklan. Macam itulah konsep yang berlaku di Kelantan. Buat apa nak iklan? Orang dah tahu lah setiap tahun. Isunya bukan isu setiap tahun. Isunya hiburan itu dikatakan melanggar elemen hiburan negeri Kelantan. Kenapa ia berlaku? Kenapa ia tidak dicegah? Ya? Dan kenapa nak bagi tahu, tidak salah pasal tiket murah? Dia berbeza daripada apa yang berlaku di Kuala Lumpur. Kita benarkan konsep itu untuk mereka yang bukan beragama Islam untuk berhibur. Tidak ada masalah bagi kita. Tetapi kita letakkan garis panduan yang cukup ketat. Sehingga kan Fahmi Fadil kata apa? Kita menyediakan kill switch. Maksudnya, kalau malam itu berlaku saja pelanggaran, peraturan yang ditetapkan, kita akan batalkan terus. Tak ada tunggu sampai habis seperti mana di Bacok. Mereka tahu berlaku pelanggaran di Bacok, tapi mereka benarkan sampai habis. Tapi yang kita amalkan, ya, di peringkat pusat, kita gerak, kita letakkan garis panduan, langgar saja serta-merta kita akan stop. Dan pernah kita lakukan perkara ini. Ya, suatu konsep 1975 tak salah saya.